warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mengurusi majlis puan hari ini mesti kau tahu lagi banyak. Tidak terjun macam itu. Bayang kalau tak apa nama terjun. Yang kita hormati Datuk Zawahar Ali, ataupun kita lebih kenal sebagai Ali Maju restoran ya. Beliau datang hari ini adalah sebagai timbalan mengurusi PPIM. Tahu apa PPIM? Apa dia? Siapa ingat? Satuan Pengguna Islam Malaysia ya. Jadi mengurusinya ialah tahu? Tak tahu pokoknya. Kita panggil dia Toki. Bajunya hijau macam itu. Tak pernah saya tak pernah tengok dia pakai baju lain. Komitmen dia tu pada dia punya perjuangan tu kan, supaya orang sentiasa ingat. Jadi alhamdulillah dengan tim dia datang hari ini. Yang berbahagia Ustaz Haji Mursyidi Abdul Hamid, Pegawai Takbir Agama Zon 4 Jawi. Jawi, tahu Jawi apa? Tulisan Jawi. Apa Jawi? Jabatan Agama Wilayah Jawi. Cantik kan? Jawi kan? Sarjan Major Jasman Aris, Timbalan Ketua Balai Polis Daerah. Kita bukan masih datang. Ustaz Muhammad Nur Arif, Timbalan Naqib Masjid Usama Zaid. Ayah Amran, dari mana dia? Saya tak tahu mana Ayah Amran ni. Mana dia? Oh, saya. Itu juga orangnya ya. Tapi dia punya jawatan pengurusi Persatuan Amal Jalanan. Bagi tepukanlah. Tahu amal jalanan, tahu jalanan. Anak jalanan. Orang ni tak tentu jumpakan itu. Itu yang nak masuk saja semula ke dalam, nak dibetulkan dia punya alignment. Ya, jangan dikontang-panting tak tentu hala, nak dihalakan kepada satu matlamat kehidupan mereka kan. Dan anak-anak Al-Hufaz Tahfiz Al-Hidayah Jalan Geni ini ya. Terima kasih banyak datang. Dan seterusnya kepada tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Saya minta bagi tazkirah mengenai setiap manusia akan mati. Ya. Kemudian kalau boleh mati kita itu biar husnul khatimah. Apakah dalil mengatakan setiap manusia akan mati? Quran ada dalil. Carilah sendiri. Ini hufaz. Ini saya tengok dapat kertas tadi. Atas sekali dah tulis. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernapas, kira manusia ke binatang, asal bernapas dia tentu saja akan mati. Itu dalil. Itu dalil Al-Quran. Tapi kita melihat dalil hari-hari, betul tak? Kalau dalam Facebook, takziah, kan? Takziah, macam-macam. Itulah dalil. Ya? Dalil mata melihat sendiri. Cukuplah, kata Allah, dengan kematian itu jadi peringatan kepada kamu. Cukuplah. Jadi hari-hari ada kematian. Saya tengok Facebook sekarang ni banyak menulis itu saja. Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Jadi hari ini kita nak bercakap mengenai setiap manusia akan mati. Senang kerja saya hari ini kerana hari ini khusus mandi mayat. Bila khusus mandi mayat bermakna ya, bukan mandi mayat saja, khusus apa nama? Apa kita sebut tu? Urusan jenazah. Tanggung
Tanggungjawab ni tanggungjawab siapa? Orang hidup. Siapa yang rasa dia hidup, tanggungjawab pada dia tu. Maka kita datang sini, kita rasa kita bertanggungjawab. Sebab yang kita lihat, yang mandikan jenazah, yang mendapatkan jenazah tu semuanya dah orang kampung kata rehik dah. Tahu rehik dah? Turun dah. Otai dah. Ada setengah waktu tu tengok orang muda dah datang marah kan. Ada dengar cucunya menyebut kau ke sana. Tapi nampaknya masjid Usama Zaid ni dia menggalakkan orang muda. Kalau boleh yang tua tu tengok aja begitu je, betul-betul kalau ada silap je. Ini kita nak serah kerja ini kepada orang muda. Jadi tazkirah kita ni ialah tazkirah yang nak bercakap mengenai apakah tanggungjawab orang hidup terhadap orang meninggal dunia. Itu akan disampaikan dalam rusun nanti. Selesai. Tetapi kebetulan PPIM sudah mengumpul orang muda ini. Mengumpul orang muda. Kita pula tengah dalam kerja menyambut kemerdekaan tanah air ini. Kemudian Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala kata, adapun yang dekat itu ialah mati. Yang dekat itu ialah mati. Yang makin jauh itu apa dia? Apa yang makin jauh? Tak sampai ingat? Masa lalu. Masa lalu kita. Tarikh lahir saya 71 tahun yang lalu. Nampak? Makin jauh, makin jauh. Tapi yang dekat, kalau kita berjalan, makin jauh kan makin dekat? Makin dekat. Makin dekat, makin dekat. Mati itu makin dekat. Nak ingatkan diri saya sendiri. Dan kepada mereka-mereka yang muda-muda ni, kita ingatkan awal. Kerana kita makin dekat. Bagi orang yang dah tua ni makin dekat. Jadi orang muda pun jangan anggap kita lama lagi. Belum tentu. Saya banyak membayangkan jenazah orang muda, budak-budak. Saya ingat masa angkat Allahu Akbar tu, saya ingat orang tu sedang membayangkan saya. Rupanya saya masih membayangkan orang muda. Jadi kita kena semat untuk bersedia bagi perjalanan yang dah dekat. Kena semat. Misalnya kadang-kadang secara gurau-gurau dia bercakap, barang siapa sembahyang isyak berjamaah, kata dia, barang siapa sembahyang isyak berjamaah, Allah akan masukkan dalam akaun akhiratnya seolah-olah dia sembahyang sunat, seolah-olah dia beribadah setengah malam. Satu malam, satu siang. Malam dipakai 12 jam, siang 12 jam. Kalau setengah malam beribadah, berarti seolah-olah kita beribadah 6 jam. Dengan sebab kita sembahyang jamaah isyak, maka kita telah dapat Allah masuk dalam akaun akhirat kita seperti kita baca Quran tak ada berhenti-henti 6 jam. Siapa lalu baca Quran 6 jam tak berhenti-henti? Minum pun tak payah hukum, tak siapa sanggup. Saya tak pernah buat lagi. Tak boleh buat. Mengantuklah macam-macam. Tak boleh buat. Tetapi dengan sebab itu, nampak? Kena cari yang smart-smart lah macam ni. Barang siapa sembahyang subuh berjamaah, Allah masuk dalam akaun akhiratnya seolah-olah beribadah sepanjang malam. Sepanjang malam 12 jam. Campur tadi isyak, setengah malam 18 jam ibadah. Artinya dalam 24 jam kita satu hari hidup tu, seolah-olah 18 jam itu kita ibadah saja. Baik, tak nampak kan? Jadi ini kena dibuat dari sekarang. Kalau dah umur macam saya ni, lagi kena buat. Kerana ini ialah kerja-kerja yang kita kena smart lah, kata smart. Barang siapa sembahyang sunat 4 rakaat sebelum Zuhur, 4 rakaat selepas Zuhur, diharamkan Allah kulitnya daripada api neraka.
sebelum subuh lebih baik daripada bumi dan isinya. Tahu tak bumi? Kita ni dalam dunia kan? Dalam dunia ni bumi kan? Bumi. Dalam bumi ni dan isinya. Masjid ni atas bumi ni tau. Bahkan sekarang kalau nak buat masjid ni 50 juta nilai. Dalam bumi ni ada emas, ada intan, ada belian. Tak tahu berapa bilion, triliun dia punya harga. Di atas bumi ni ada bangunan. Di atas bumi ni ada petrol, minyak dan sebagainya. Berapa jumlahnya? Kemudian orang kaya di muka bumi ni berapa banyak pula? Orang ni 1 juta nilainya, orang ni 20 juta, orang ni 1 bilion nilai. Dicampurkan semua orang di atas bumi dengan dalam bumi ni, berapa nilai dari segi duit? Tapi Allah kata 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada bumi dan isinya. Pengasih ke tidak, penyayang ke tidak Allah Subhanahu Wa Taala? Kita dia tak suka diri. Siapa nak buat kerja-kerja ni? Bermakna semayang 5 waktu yang kita buat tu, tentulah pahalanya lebih hebat daripada pahala ni sunat. Tapi ada ulama kata semayang tu tak ada pahala, sebab semayang tu kewajiban kita. Bagi kita berhutang ke Allah 5 waktu sehari semalam, bila kita bayar, habislah kita punya. Jadi yang pahala tu yang sunat-sunat ni. Apa maksud saya cakap tadi? Kalau cerita pasal jenazah ni, lepas ni apa nama, jurulatih akan terang bagaimana sempurnakan jenazah, ya. Tapi saya nak sebut ni, bagaimana kita kena smart membuat pemilihan dalam mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebut Allah pengasih, Allah penyayang. Tahukah kita Allah pengasih penyayang tu apa dia? Inilah yang tadi Allah dah janji melalui lidah Nabi Muhammad SAW. Barang siapa sembahyang sunat 4 rakaat selepas Isya, 4 rakaat selepas Isya, pahalanya seperti mendirikan sembahyang di malam Lailatul Qadar. Ada ke ustaz-ustaz cerita macam ni? Ada kan? Tapi semua orang tak ambil pot. Betul tak? Okeylah ustaz, okeylah ustaz. Dengar dengan telinga, rasa nak buat tapi tak buat. Padahal inilah dia inti-inti, rahsia-rahsia kepada umat Islam supaya dia menjadi orang yang disebut dalam hadis Nabi kan, apa nama ni, kemuliaan orang berilmu. Orang berilmu, inilah kata berilmu itu ada mulia sebab dia tahu dia buat sikit tapi pahala besar. Ada orang tak ilmu, dia buat besar, pahala kecil. Kalau orang tu berilmu, dia buat kecil, dia panggil orang sekarang dia kata low cost high impact kan? Modal yang kecil tapi dia punya kesan besar. Itu kita kena buat sekarang. Sebab saya pun bercakap kepada dengan PPIM kita nak cakap ni. Jadi dalam Islam ada sebut kata, dalam masa saya baca kitab masa saya baca kitab Mata'al Mudrim, kitab asas sangatlah, tulisan Daud Patani, orang Patani buat. Dia kata adapun hukum menghidupkan bumi yang mati. Ini bukan cerita orang mati tau. Bumi yang mati, tanah terbiar katanya. Artinya kita berdosa semua orang kalau membiarkan ada tanah-tanah terbiar. Artinya tanah dianggap mati, tapi kita datang macam Allah bagi nyawa kepada dia. Tanah ubi kayu nanti ubi kayu dapat, keledek nanti keledek dapat, tanah bende dapat. Itu dapat sayur untuk makan. Tetapi apabila ia dibuat secara sempurna, pakar-pakar kita, kerajaan sendiri sudah membuat satu arahan. Adapun kekayaan masa depan negara Malaysia ini di 3 bidang pertanian. Pertama dia kata musang king, kedua dia kata kelapa muda, yang ketiga nenas MD2.
Saya cakap mengenai musangking ni pasal nak hidup. Tadi yang cerita nak mati kan? Nak hidup. Musangking 1 ekar 40 pokok. Dalam masa 4 tahun, 3 tahun setengah, dia akan berbuah. Buahnya dianggarkan 40 biji sepokok. Jadi dia anggap buah dia 100 biji sepokok. Bermakna 40 pokok berapa ribu? Berapa ribu biji? Tengok tu mengira payah. Kecil lagi tu. 100 biji sepokok, 40 pokok. Berapa? 4,000 biji kan? 4,000 biji. Sebiji 2 kilo. Jadi berapa kilo? Tengok tu. 8,000 kilo. 8,000 kilo kali dengan RM50 sekilo. Kira cepat-cepat 400,000 sekali berbuah. Dan durian musangking berbuah 2 kali. Bermakna seekar dia dapat collection daripada pokoknya saja seekar tadi 800,000. 800,000. Kalau kerajaan buat kan elok-elok seekar penuh-penuh, lepas itu bagikan kepada ni anak-anak muda ni, 1 orang 1 ekar 1 ekar. Lepas itu musim pertama jual bagi balik duit kerajaan. Musim kedua jual masa setahun dalam 400,000, kerajaan dah dapat 400,000. Lepas itu kamu punya pasal lah, bayar tu zakat. Nampak cantiknya. Jadi nak bagi tahu, kalau kita kerja makan gaji, baik saya jadi Perdana Menteri, lepas saya mati, saya tak boleh gantikan Perdana Menteri itu kepada anak saya. Pasal baik saya makan gaji, Perdana Menteri itu makan gaji, Menteri makan gaji, Ustaz pun tak boleh. Tetapi ada Cina namanya Lim Gotong nama dia. Dia menjaga judi ke atas apa dia? Kamera dekat atas, Genting Highland kan? Wih, hafal semua. Itu pun dia belum mati lagi. Dia belum mati. Dia kekal sebagai penasihat pada syarikat. Dia lantik anaknya 3 orang jadi CEO, grup CEO, gaji 21 juta setahun. Dia ganti. Jadi dia belum mati, dia dah gantikan jawatan dia. Dia masih lagi mendapat 21 juta setahun. Tak ada kerja apa-apa. Tengok je. Pasal itu dia punya perniagaan. Datuk Ali Mani, dia boleh turunkan syarikat dia juga kepada anaknya. CEO tu. Umur berapa anaknya? 25. Apa jawatannya? CEO. Tengok. Orang niaga. Sebab itu Nabi Muhammad kata, 9 daripada 10 rezeki di muka bumi ini ada di bidang perniagaan. Kita berkata, Allahu Akbar, nampak kebuktian. Itu Allahu Akbar. Tapi tanya siapa berniaga? Tak ada. Siapa yang berniaga? Cina berniaga. Basuh punggung pun tak pandai. Tapi, ini yang saya cakap tadi. Belum mati, anaknya, anak saudaranya jadi CEO, gaji berjuta-juta seorang. Pasal itu milik dia. Tak tahulah kalau dia Islam, berapa zakat dia bayar. Itulah kebesaran Allah. Bila kita ingat mati, kita kena ingat juga. Jadi oleh kerana saya ni tazkirah saya ni, tazkirah sebelum perasmian. Jadi saya tidak, orang datang ni bukan sengaja nak mandi kaum meninggal dia. Kita yang nak mandi kaum meninggal dia, apa pula khabar kita? Kita mesti jadi orang gagah. Durian musangking macam itu. Kami punya kawan dengan Tok Ki, seorang di Kuala Langat, dia menanam cili patigasi, cili pulai. Cili pulai. Kira-kira kulit cantik juga kan. Masa itu kita tolak aja, 4,500 ke 5 sekilo. Dia orang jual di kedai 22 ringgit sekilo. Itulah terjual. Tak apa. Dengan dia jual 4,500, orang jual 25 ringgit. Kalau dia jual sendiri lagi lah dahsyat. Pendapatan dia seminggu 18,000 ringgit. 3 ekar.
Ini yang saya nak kata tadi, bidang masa depan. Sebab itu kalau boleh tahfiz ni semua, kita latih mereka menjelmakan apa yang Allah sebut tadi itu dalam bentuk macam ini. Pertama, kita bela ayam misalnya. Kalau kita bela ayam, berarti apa jihad kita? Menyediakan protein kepada semua manusia dalam dunia ni. Protein. Protein ni kalau tak ada, lembek semua orang. Tapi kita menyediakan protein, kita pun dapat duit. Jihad kita pun berjaya hidup. Maka kita tidak semata-mata menghafaz Al-Quran, tetapi bagaimana kita nak merealisasikan apa yang Allah sebut dalam Quran itu dalam kehidupan. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tak ada agama lain lebih tinggi. Tetapi kita hanya bercakap Allahu Akbar. Tanya, tak adalah. Alibaba pun bukan Islam. Semuanya bukan Islam. Islam menjadi pengguna. Pembuat semua orang lain. Jadi oleh kerana itu, saya masa sikit ni lain sikit saya nak cakap, sebab saya fikir kita kena bukan dakwah, kita kena bersungguh-sungguh tukar cara berfikir anak muda ni kepada bagaimana kita nak mulia dalam dunia ni. Maka kita kena menguasai mata air. Kalau kita kuasai mata air, kita boleh buat air Coca-Cola pun kita buat. Semua kita buat kerana mata air kita jaga. Kalau tidak, kita hanya jadi pengguna. Apa saja orang buat dari air, kita minum. Racun pun dia kasih, kita minum juga. Tapi kita mesti menguasai mata air. Sekarang dia menguasai mata air. Faham saya cakap mata air ni? Mata air maksudnya bukan mata air itu. Maksudnya punca kepada segala-galanya ni. Macam makanan ni, kita mesti menguasai. Artinya penanaman, benih kita, makan apa nama baja kita buat, semua kita buat. Mesti dari kita. Kita bermula dari sekarang. Selepas merdeka ada berapa puluh tahun, kita baru nak cakap hal-hal macam ni. Jadi untuk itu saya fikir, saya cakap sikit. Dan yang meninggal dunia, dia kata kalau kita meninggal biarlah husnul khatimah dalam tajuk saya. Jadi kalau nak husnul khatimah, mana besar pahalanya? Tangan yang memberi, kata Nabi, tangan yang memberi lebih mulia dari tangan yang menerima. Kita kepada Allah apa nampak juga boleh dia. Tapi yang tangan kita, tangan orang Islam, tangan yang mana kita? Yang atas ni bawah. Yang bawah. Yang bawah. Bila Datuk Adi menjadi presiden kepada pertubuhan restoran India Muslim tu, kalau di Selangor dengan apa 3,000 bermakna 3,000 ekor kambing sapi dia nak dimulai oleh 3,000 restoran. Siapa menyiapkan kambing? Bila saya pergi tengok orang yang buat, orang tu bukan agama yang serupa dengan kita. Nampak? Ayam kalau 3,000 restoran tu agaknya, kalau 10 ekor ada satu ni, berapa ribu ayam? Siapa membekali? Kita kena bergerak semula. Kita cari mata air tu mesti kita pegang. Ayam, apa mata air? Bila semua ayam ni, apa mata air ayam? Makanan ayam, ubat ayam, apa nama, makanan yang mesti halal. Kalau tidak tak apa-apa dibaginya makanan, kita makan ayamnya tapi makanannya tak halal, bebannya dan sebagainya. Ini kita kena buat bagi semua. Mata airnya mesti kita kawal. Sebab itu Sayyidina Uthman dia mewakafkan telaga. Apa maksud telaga dia wakafkan? Punca keperluan orang itu dia wakaf. Punca keperluan orang itu dia wakaf. Jadi kita sebagai orang muda yang cerita meninggal tu kan nanti Ustaz akan cerita. Saya nak cerita pasal yang tukang mandi mayat. Aku pula khabar dia masa dia datang. Mai dia bergerak
untuk menentukan supaya kita bukan saja ramai ahlinya, Islam itu bukan ramai orangnya, tetapi kualitinya hebat. Dulu semalam saya pergi tengok ladang terung daripada terung sekali. Dia Cina buat 8 ekor. Pendapatan dia 28,000 seminggu. Itulah rupanya orang tu duduk lautan. Pakai budak-budak Indonesia buat kerja, Bangladesh buat kerja. Keluar dia pakai seluar pendek. Bukit banyak, seluar pendek itu je. Duit dia banyak betul. Kita ni duduk di bandar pakai kot. Rupanya nak makan cendol, bilang tangan dia masuk dalam tangan. Nak pilih cendol. Kalau dia mau tak ada. Dia lebih lain. Itu orang kita. Orang tu nampak macam tak duit, tapi duit sesaja. Kenapa? Dia memegang mata air. Jadi mari sama-sama kita tukar cara berfikir kita. Kita masuk ke bidang yang Nabi suruh. Adapun 9 daripada 10 punca rezeki di muka bumi ini ada di bidang apa tadi? Perniagaan. Sila. Kalau kita buat itu, bermakna kita ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Barang siapa menghidupkan sunnah Nabi yang orang dah lupakan, maka pahalanya seperti 100 orang mati syahid. Apa lagi peluang kita? Kita ambillah itu. Kerana ianya seperti menghidupkan satu sunnah Nabi. Apa dia sunnah Nabi? Siapa yang ikut sunnah Nabi berniaga? Abdul Rahman bin Auf. Orang Yahudi berniaga di Madinah, semuanya lari. Masuk aja Abdul Rahman bin Auf sedikit sebab semua orang tu lari. Kita apabila terbuka aja kampung kita, orang lain yang berniaga. Kaya-kaya kita tak perlu berniaga. Inilah yang nak saya sampaikan pada pagi ini, berlain sikit daripada apa yang diharapkan. Tadi diharapkan nanti kalau Datuk cakap kita boleh nangis tidak. Mari kita tangisi nasib kita ni, orang Islam ni. Malu Nabi kita. Pembantu Nabi Muhammad yang last tadi katanya Bani Tamim. Ada ulama-ulama tanya ustaz ni, dia kata ulama menyebutkan Tamim itu ialah bukan orang, dia kata. Tamim itu ialah ta dengan mim. Huruf. Tamim itu ialah huruf. Tamim itu dia orang kata nak tidakkan aja ni. Tamim itu katanya kebangkitan Islam akan datang ialah ta itu tanah, mim itu Melayu. Tanah Melayu ni bukan wilayah Melayu aja. Dia Nusantara sampai ke Filipina, Kamboja, dulu tu semua tanah Melayu. Indonesia dah tentulah, Singapura, itu semua Melayu. Dia akan bangkit daripada belas ini. Islam itu akan bangkit daripada pertolongan pemuda Bani Tamim. Itulah. Jadi pemuda-pemuda inilah yang kita bangkitkan. Mataharinya kita kawan, supaya kita bangkit. Bukan bangkit hanya cakap-cakap, tapi bangkit dengan bila kita bangkit tu, Cili ada di belakang kita, Begas ada di belakang kita, semua ada di belakang kita. Baru kita bercakap tegak berdiri macam ni lah. Kami hebat. Ini bercakap kita. Banyak cakap awak, saya tahan kelas kan, awak tak boleh makan. Okay. Terus Mesir nak hentam aja Amerika, gandum aku stop. Okay. Saudi pun macam tu. Engkau jangan banyak cakap, aku tahan je kan. Sekarang Rusia dikerjakan di Eropah. Apa dia kata? Sekarang kapal terbang di Rusia sudah mula tak boleh terbang. Pasal apa? Alat-alat landing tidak dibenarkan oleh Eropah dan Amerika hantar ke Rusia. Rusia makin sakit kan. Walaupun Rusia sekuat itu pun banyak masalah lemah. Jadi kita jangan harapkan Perdana Menteri buat. Kita kena buat hak kita. Perdana Menteri buat dia, siapa pun buat hal dia. PTIM dengan Yayasan Basmi Kemiskinan, Persatuan Jalanan, kita akan buat kerja kita bagi mengisi segala keperluan untuk kita take off. Bila kita take off, kita tak akan menengok lagi ke bawah. Kita akan terus muncul
dan kita menunggu Imam Mahdi Bani Tamim untuk menentukan bahawa kita benar-benar umat Islam yang digantungkan harapan oleh umat Islam seluruh dunia. Terima kasih PPIM kerana mengumpulkan anak muda, dan saya memang gelanggang inilah yang saya suka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.